Allah Subhanahu wa taala, di atas keizinan daripada Allah, bantuan dan pertolongan, taufik dan hidayah daripada Allah, kita dapat lagi sama-sama beribadah kepada Allah di rumah Allah. Ya, semoga ibadah yang kita lakukan pada malam ini dan sebelum daripada ini, dan selama mana umur yang Allah berikan kepada kita dan rezeki ibadah yang Allah berikan kepada kita, kita harap Allah Ta'ala menerima seluruhnya untuk sebagai kita bawa dalam pertemuan kita dengan Allah di akhirat nanti, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ni saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan sebuah kitab 40 hadis cinta pada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang 40 hadis yang membicarakan berkaitan dengan amalan-amalan yang mana amalan itu merupakan yang dicintai oleh Allah, dan bila mana kita beramal dengan amalan itu, maka Allah akan menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, di sininya insya-Allah saya akan baca pada tuan-tuan secara ringkas, ya, seberapa banyak hadis yang ada di sininya setakat mana sempat, ya, sebelum insya-Allah. Baik, an Aisyah, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu isteri kepada Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Rasul, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya Aisyatu, wahai Aisyah, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, rafiqun yuhibbur rifqa, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha lembut, ataupun kita boleh terjemah juga maha berlemah lembut. Yuhibbur rifqa, dan dia Allah taala mencintai sikap yang berlemah lembut. Jadi tuan-tuan, salah satu daripada apa yang diajar oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada isteri, ya, baginda sallallahu alaihi wasallam, ialah menegaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum saya teruskan di sininya, setakat yang saya duk baca hadis ni tuan-tuan sekalian, dalam bicara tentang 40 hadis tentang cinta ini dan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda dengan perkataan inna. Inna ni mungkin saya pernah sebut pada tuan-tuan, ya, satu perkataan dalam bahasa Arab yang memberi makna sungguh-sungguh, ataupun dia juga disebut adatut taukid, ya, satu alat yang kalau kita nak susun ayat yang dalam bahasa Arab, ianya menunjukkan betapa ungkapan yang akan kita maklumkan itu ataupun ucapkan itu adalah ungkapan yang sungguh-sungguh, ya, bukan benda-benda biasa, bukan main-main. Dan kita pun pernah baca dalam ayat-ayat Al-Quran juga antara perkataan inna. Jadi di sini Nabi nak tegaskan kepada kita melalui isteri baginda, yang mana diucapkan di sini secara khususnya dan secara umumnya untuk kita, wahai Aisyah, inna, sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala ini adalah Tuhan yang maha rafiqun, ya, Tuhan yang maha berlemah lembut ataupun maha bersifat dengan lemah lembut. Yuhibbu, dan Allah Ta'ala sesungguhnya mencintai, ya, kepada sesiapa yang bersifat dengan lemah lembut. Kemudian Nabi mengatakan lagi, wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi. Dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan, ya, kepada seseorang yang bersifat dengan kelembutan apa yang tidak diberikan kepada orang-orang yang bersifat dengan kekerasan. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu, dan dia juga memberi apa yang tidak diberikan ke atas selain daripada sifat, ya, sifat kelembutan ini. Tuan-tuan, biasanya kita berbicara soal kelembutan ni ialah biasanya dalam percakapan, ya, ada orang percakapan dia keras, percakapan dia macam-macam lah tuan-tuan sekalian, dengan bahasa yang tidak eloknya. Tetapi salah satu daripada apa yang dicintai oleh Allah SWT di saat kita berbicara dengan bicara yang lembut, dengan bahasa-bahasa yang lembut. Kadang-kala nadanya lembut tapi bahasanya boleh tahan, tuan-tuan sekalian, ya. Contoh, ya, kenapa yang lembab sangat ni? Nadanya okey dah kan, tapi bahasanya keras. Ada orang dia kata bodoh kat orang, tapi dia bahasa dengan lembut. Kenapa yang bodoh sangat ni? Boleh ke tuan-tuan? Tapi bahasanya keras. Jadi dua-duanya sekali. Pertamanya ialah nada suara, yang keduanya ialah bahasa yang diguna. Maka sesiapa yang selalu bercakap dengan nada suara yang perlahan, lembut, ya,
Tapi perlahan-perlahan ni tuan-tuan, ikut keadaan orang lah tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang pakcik tu memang tak dengar kita cakap perlahan juga. Tu tak kena lah pada tempat dia. Makin mungkin suara kita agak tinggi, tetapi ya dengan keadaan jiwa dan hati kita meluahkannya, bercakap kepada seseorang itu dengan percakapan yang lembut. Ni tuan-tuan sekalian. Jadi saya baca sikit di sini syarahan. Hadis ni dibawa dalam bentuk bahasa yang ringkas-ringkas, kemudian disyarah dengan syarah yang ringkas. Kelembutan merupakan suatu sifat yang mulia dan penuh kebaikan. Ia melambangkan kepada ketenangan hati dan akhlak yang tinggi bagi orang yang beriman. Jadi ulama menghuraikan hadis ni berkaitan dengan sesiapa yang ada sifat lemah lembut pada bahasanya, pada nada suaranya, orang tu ada ketenangan pada hati dia. Orang ni orang tenang. Dan bukan setakat tenang, dia mempunyai dan memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Dan bukan setakat itu saja tuan-tuan sekalian, dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Jadi rupa-rupanya kalau kita baca sebaliknya, orang yang suka cakap kasar dengan bahasa yang kasar, bahasa yang tak sepatutnya dia berbicara sesama orang beriman, ya dengan perkataan yang menghina, perkataan yang mengeji, mengutuk ni, ada apatah lagi dengan nada suara yang menengking dan sebagainya, orang ini tuan-tuan sekalian tak sempurna iman dia. Bukan kita nafikan iman dia, tidak ya, dia mungkin orang yang tak sempurna, kerana orang yang sempurna iman dia ialah orang yang berada dalam hati yang tenang, dan orang yang ada akhlak yang mulia. Baik, kemudian sebaliknya sifat al-unfu. Kalau bahasa Arab, rafiq, ar-rafiq ataupun ar-rifq itu sifat lembut. Lawan kepada sifat lembut al-unf, ya al-unf, ainun fa. Maka sesiapa yang ada sifat al-unf, iaitu sifat yang kasar pada bahasanya ataupun pada nada suaranya yang tak sepatutnya, merupakan sifat yang dibenci oleh Allah. Ya, orang itu orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan setakat dibenci oleh Allah, dia juga dibenci oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sepatutnya dijauhi oleh orang yang beriman. Ya, di dalam riwayat yang lain menyebut man yuhramil rifqa yuhramil khaira. Ya, man sesiapa sahaja, yuhramil rifqa yang diharamkan sifat berlemah lembut, maknanya seseorang itu tidak memiliki sifat berlemah lembut, maka yuhramil khaira akan diharamkan atau ditegah daripada dirinya kebaikan. Dia kadang-kadang bahasa Arab ni tuan-tuan, dia guna perkataan haram. Ya, diharamkan. Maksudnya seseorang itu ditegah ataupun dia tidak bersifat dengan sifat berlemah lembut, maka dia tidak juga akan mendapat sifat kebaikan pada kehidupan dia. Maknanya orang yang kasar kehidupan dia pada bahasa dan sebagainya, dia kurang kebaikan pada diri dia dan kehidupan dia. Maka orang yang selalu berlemah lembut, orang yang banyak kebaikan pada diri dan kehidupan dia. Itu yang disebut oleh syarah secara ringkas tuan-tuan sekalian ya. Baik, kemudian hadis yang seterusnya daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad. Ya, Sayyidina Sahal bin Sa'ad qala, telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, karimun, bersifat dengan sifat yang maha mulia, yuhibbul karam, dan dia amat mencintai sifat yang mulia, wa ma'aliyal akhlaq, yang mulia serta ketinggian akhlak. Ya, jadi di sini disebut dua tuan-tuan. Pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang maha mulia, dan Allah mencintai sifat yang mulia, dan Allah juga mencintai ketinggian akhlak. Wa yubghidu safsafaha, dan Allah amat membenci akhlak yang buruk. Jadi tuan-tuan sekalian, kemuliaan itu pada diri seseorang ada pada akhlak dia. Sebab tu digabung kata di dalam syarah ini tuan-tuan sekalian, cara ringkasnya, macam mana kita nak tahu orang tu sifat dia mulia? Allah Tuhan yang maha mulia, dan macam mana manusia ni manusia yang mulia? Tengok pada akhlak dia. Dia bersabar, dia bermurah hati, maka dia ni insan yang mulia. Dan Allah SWT mencintai orang-orang yang mulia. Sehingga dalam bab akhlak ni, kalau tuan-tuan dah selalu duduk baca dah, ya, ayat yang keempat surah Al-Qalam, di mana Allah Ta'ala memuji Nabi dan mengangkat kemuliaan Nabi setinggi-tingginya di saat Allah memuji Nabi dari sudut akhlak. Wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Nabi, la'ala khuluqin azim, mempunyai akhlak yang mulia. Cumanya bahasa yang diguna dalam Al-Quran ni, dia tidak diguna pakai dalam kebiasaan kita bercakap bahasa Arab ni. Kalau kita cakap Arab, biasanya orang Arab ni dia guna perkataan akhlak ni, kalau untuk satu perkataan digunakan khuluqun karim. Khuluqun karim. Kalau diguna perkataan plural banyak, al-akhlaq al-karimah, maka biasanya orang Arab ni tuan-tuan, biasanya dia akan guna perkataan akhlak mulia.
digabung dengan kemuliaan. Tapi dalam Quran ni Allah tak guna perkataan khuluqun karim, Allah guna perkataan khuluqin azim ataupun khuluqun azim. Maknanya akhlak Nabi ni adalah suatu akhlak yang bukan sekadar mulia, tapi akhlak yang teragung, tertinggi. Ni wallahu alam. Sebab azim ni salah satu daripada nama Allah, Al-Aliyul Azim. Yang azim salah satu nama Allah. Ya. Sebab tu saya masih ingat lagi masa duduk mengaji dengan almarhum Tok Guru dulu. Kadang kalau Allah Ta'ala ni diguna perkataan dalam menggambarkan azab, ada azabun syadid, ya, ada azabun azim. Azabun syadid, azab yang keras, ya. Azabun azim, azab yang besar. Besar dalam perkataan Arab kabir. Tapi kenapa dalam azab tu dia tak kata azab yang besar tapi azabun azim? Maka Tuan Guru dia kata macam mana? Tuan Guru saya tu masa dihurai dia kata Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha besar. Tuhan yang maha besar mengatakan azab tu besar. Agak-agak besar mana azab tu? Besar tu salah satu maksudnya ialah tak mampu untuk kita tanggung. Ya. Kalau kita angkat satu benda besar, selagi mana kita boleh angkat, taklah besar sangat. Tapi ada satu benda yang dah tak mampu kita nak angkat, agak-agak besar mana. Dan benda tu buat ditimpa ke atas kita. Cuma nak buat gambaran perkataan azim. Azim tu asalnya ialah nama kepada Allah dan sifat kepada Allah. Ismus sifat. Nama yang menunjukkan sifat Allah dipanggil ismus sifat. Tetapi sifat itulah yang diletakkan pada akhlak Nabi. Maka ni menunjukkan betapa Nabi, Allah Ta'ala mencintai Nabi kerana Nabi ni memiliki akhlak yang mulia. Maka sesiapa yang berakhlak dengan akhlak mulia, maka Allah akan memilihnya insan-insan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, tuan-tuan di situ insya-Allah ya. Saya pilih hadis-hadis yang ringkas insya-Allah. Baik, yang ketiga, hadis yang ketiga. An Abdillah, ya, daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, telah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salullaha min fadlih. Nabi mengatakan mintalah kepada Allah daripada limpahan kurnianya. Ya, salu ni kalau kita kira fi'il amar, kata kerja perintah, lepas tu ditulis di sininya mintalah, ya, pohonlah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak pohon apa? Min fadlihi, daripada segala kurniaan Allah. Tuan-tuan nak apa dengan Allah? Mintalah dengan Allah. Ya, inilah tuan-tuan, kadang-kala kita kan, saya dulu samalah, kita samalah. Kadang-kala kita duduk minta dengan Allah sesuatu yang biasa. Betul ya? Setakat ni tuan-tuan minta apa dengan Allah? Minta syurga, minta rezeki. Tuan-tuan pernah tak minta supaya tuan-tuan dicintai oleh Allah? Pernah minta? Ataupun tuan-tuan minta bahawa tuan-tuan ni jadi wali Allah? Pernah tak? Atau tuan-tuan minta duit tu, ya Allah saya nak duit. Tuan-tuan pernah minta? Minta rezeki lain, minta duit lain. Duit salah satu daripada rezeki. Tak, maksud saya ni ialah kita minta sesuatu yang luar daripada apa saja. Tuan-tuan sekalian, contoh kita kata, ya Allah aku nak duduk dengan Rasulullah di dalam syurga. Tuan-tuan pernah minta tak? Kau tak berani nak minta begitu? Ataupun rasa tak layak? Tuan-tuan, masalahnya minta. Layak tak layak itu cerita lain. Allah bagi tak bagi, kita ni boleh tak boleh, itu cerita lain. Minta tuan sekalian ya. Sebab tu ada hadis lain kalau tuan-tuan baca Matan Arba'in Imam Nawawi, dalam Imam hadis 40 Imam Nawawi ni, 40 tentang cinta, 40 hadis Imam Nawawi. Kan Nabi pernah dalam satu sabda Nabi sebut, iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu nak minta apa saja, minta dengan Allah. Iza sa'alta, kalau kamu nak minta, fas'alillah, maka minta dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu nak minta tolong. Jadi dua perkataan dalam bahasa Arab ni. Satu minta benda, satu minta tolong. Kalau nak minta tolong pun minta tolong dengan Allah. Adakah tak boleh minta tolong dengan manusia? Boleh, tuan-tuan sekalian, tak ada masalah. Tapi sebelum kita minta tolong dengan orang ni, kita minta tolong dulu dengan Allah. Sama ada kita nak solat hajat ataupun kita nak berdoa, itu cara kita masing-masing lah. Tapi di sini kita belajar balik bahawa Nabi dengan arahan, dengan menggunakan perkataan fi'il amar, satu kata kerja perintah, hendaklah kamu minta dengan Allah. Apa yang kamu minta? Min fadlihi, daripada limpah kurnia Allah yang begitu banyak, begitu luas, begitu besar. Mintalah. Sebab tu tuan-tuan, di sini saya pernah belajar dengan guru saya bahawa syurga ni
Jalan paling mudah tuan-tuan nak masuk, tuan-tuan minta masuk syurga. Solat ni wallah alam tuan-tuan sekalian, ya. Solat, tuan-tuan solat tadi 3 rakaat, boleh masuk syurga tak 3 rakaat? Kau tak berani nak cakap? Boleh, tapi dengan rahmat. Puasa 30 ni, nak puasa dekat ni, harap-harap Allah panjangkan umur kita semua, bagi kesihatan pada kita, dan Allah angkatlah ya ujian-ujian tuan-tuan, moga-moga kita dapat berterawih insya-Allah. Tapi kita terawih 8 rakaat 20 rakaat, boleh masuk syurga tak? Boleh, tapi dengan rahmat. Tuan-tuan minta langsung dengan Allah. Ya Allah, ya aku solat ni solatlah, ya baca Quran, ya sedekah-sedekahlah. Ya Allah, tapi aku nak masuk syurga dengan limpah kurniamu ya Allah. Sebab dia ada dua, satu rahmat, satu limpah kurnia. Dalam hadis Riyadhus Salihin Imam Nawawi, dalam satu hadis Riyadhus Salihin Imam Nawawi rahimahullahu taala, tuan-tuan boleh baca dalam tu, satu kali Nabi kata, i'lamu, ketahuilah wahai umatku, annahu, bahawa sesungguhnya, lan, buat selama-lamanya. Lan, Nabi guna perkataan lam dengan nun. Ya, dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab ni, perkataan tidak ni ada beberapa perkataan. Pertama, lam dengan alif, tidak. Lam dengan mim, lam mim pun tidak. Mim dengan alif pun tidak. Lam dengan nun pun tidak. Jadi kalau Nabi guna perkataan, ataupun Allah guna perkataan lam dengan nun, tu tidak selama-lama. Jadi Nabi kata, ketahuilah wahai umatku, kamu semua ni, tidak ada seorang pun di antara kamu, annahu lan yanjua ahadun minkum bi amali, tidak ada seorang pun di kalangan kamu ni buat selama-lamanya masuk syurga dengan amalan dia. Lan, buat selama-lama, di mana dunia dan akhiratnya sekali, tak akan selama-lamanya masuk syurga. Salah di kalangan kamu tak ada seorang pun. Nabi cakap lan yanjua ahadun, tak ada seorang pun. Akhir sekali sahabat Nabi tanya, wala anta ya Rasulullah, bagaimana kamu wahai Rasulullah? Dah kami semua ni tak ada seorang pun yang akan masuk syurga dengan amalan. Kamunya macam mana? Nabi kata, wala ana, aku pun sama. Sudah. Nabi sambung lagi, illa, melainkan ayyatagammadani Allahu bi rahmatihi minhu wa fadlin. Ada dua perkataan. Kecuali aku pun boleh masuk syurga, kamu pun boleh masuk syurga, tapi dengan amalan tak akan selama-lamanya, termasuk aku sendiri. Kecuali Allah meliputiku dengan rahmat daripadanya, wa fadlin, dan kurniaannya. Jadi boleh masuk syurga ni dengan dua. Kalau kita baca hadis tadi dengan dua, satunya dengan rahmat Allah. Apa makna rahmat? Rahmat ni kalau kita nak terjemahnya, kasih sayang Allah. Tapi untuk saya, untuk kita ni tuan-tuan yang banyak dosa ni, boleh juga kita terjemah kasihan belas Allah. Tapi malam ni kita duduk mengaji berkait dengan, kalau boleh Allah senaraikan kita ni dan anak cucu kita, ibu bapa kita dalam senarai-senarai orang yang dicintai Allah. Tapi paling-paling pun tuan-tuan sekalian, harap-harap Allah kasihan belas dengan saya, dengan tuan-tuan. Dah solat pun tak taklah banyak sangat, baca Quran tak banyak sangat. Ke tuan-tuan macam mana? Ke banyak? Tuan-tuan, orang baca Quran banyak ni, paling kurang satu hari 1 juzuk. Paling kurang dalam satu kitab Ihya Ulumuddin, dalam satu kitab Imam Ghazali, orang yang nak disenaraikan ahli Quran. Kan ada hadis Nabi, ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Ahli Quran ialah ahli Allah dan orang yang istimewa di sisi Allah. Maka setengah ulama mengatakan dalam kitab itu tersebut ialah, siapa yang nak layak jadi ahli Quran, paling kurang dia baca 1 juzuk 1 hari. Maka sebulan sekali khatam, sebulan khatam. Paling kurang. Okey ke tuan-tuan setakat ni? Okey lah ya. Paling kurang. Ada orang seminggu sekali khatam Quran, seminggu sekali khatam. Ada orang 3 hari sekali khatam Quran. Maknanya kita ni paling kurang nak layak di situ. Tapi harap-harap segala apa yang kita belajar setakat mana. Tapi walau bagaimanapun, saya tak nak panjangkan, nak bagi tahu pada tuan-tuan ialah ada dua perkara. Pertama rahmat, yang kedua fadlin, kurniaan Allah. Habis macam mana nak dapat kurnia Allah? Kurnia Allah ni, salullah min fadlih. Nabi kata, kamu minta dengan Allah kurniaan dan limpahan kurnia daripada Allah. Salah satu mintalah syurga tuan-tuan. Cuma kadang-kadang orang tanya, nak minta berapa kali? Maka jawapan setengah-setengah ulama dalam kitab-kitab, selama mana kita rasa nak duduk. Rasa nak duduk lama ke nak duduk sekejap? Ataupun selama mana kita rasa bahawa kita ni layak tak layak. Ya. Selagi mana kita rasa tak layak, sememangnya tuan-tuan sekalian,
kita ni tak layak nak masuk. Ya, tapi walau bagaimanapun mintalah sebanyak mungkin 1000 kali satu hari. Ya Allah, Engkau masukkan aku ke syurga ya Allah. Ya Allah, Engkau masukkan aku ke syurga, ibu bapa aku ya Allah, anak isteri aku ya Allah, anak cucu aku ya Allah. 1000 kali satu hari tuan-tuan ucap. Paling-paling kurang. Sebab apa? Sebab dua perkara tadilah. Pertama rahmat, kalau tak dapat rahmat satu lagi kurniaan Allah. Dan kurniaan Allah ni kena minta. Baik, fa inna Allah yuhibbu an yus'ala. Kenapa? Kerana Nabi mengatakan kerana sesungguhnya Allah Taala itu amat mencintai an yus'ala, untuk diminta. Dia ni suka kalau dia ni diminta. Semakin banyak kita minta dengan Allah, semakin banyak Allah suka pada kita. Ni yang pelik yang ustaz-ustaz kita duk cerita. Kita dengan orang ni kalau kita minta sekali dua kali okey lagi. Kalau tiap-tiap hari pergi minta rumah dia, macam kita lah tuan-tuan. Bukan you dah datang tiga hari turut-turut dah. Sudah dah mulalah tuan-tuan. Lagi mana kalau dia datang tiap-tiap hari minta. Jadi Allah Ta'ala semakin banyak kita minta dengan dia, semakin banyak dia mencintai kita. Wa afdalul ibadati tidharu al-faraji. Maka sebaik-baik ibadah ialah menanti pertolongan daripada Allah. Kita minta, kita tunggu Allah bagi. Kita minta, kita tunggu Allah bagi. Itulah sebaik-baik ibadah, kata Nabi SAW. Baik, saya baca sikit keterangan ringkas. Limpah kurnia Allah itu tiada batasnya. Dan yang paling tinggi anugerah Allah kepada seorang hamba ialah melihat Allah di saat berada dalam syurga. Sebab tu ada satu doa yang masa saya di Yaman dulu tak pernah tinggal. Ya, imam tu tak pernah tinggal. Dalam wirid pun ada, dalam wirid pagi ada, wirid petang ada, tuan-tuan sekalian ya. Allah marzuqna nazara ila wajhikal karim. Allah marzuqna, ya Allah rezekikanlah kepada kami memandang wajahmu yang mulia. Di mana? Di saat kita berada dalam syurga. Maknanya tuan-tuan, orang yang dapat pandang wajah Allah ni berarti dia sudah menjadi ahli syurga. Tetapi tidak semua ahli syurga yang diberi anugerah tersebut. Maka ada orang panggil apa, kemuncak nikmat dalam syurga adalah memandang wajah Allah. Sebab ada doa-doa daripada para awliya Allah, ya ulama-ulama, Allah marzuqna nazara ila wajhikal karim. Ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami ya Allah, ya supaya kami dapat memandang wajahmu. Ini doa ni tuan-tuan, ya tidak pernah tidak dibaca oleh para ulama masa kami duduk di Yaman dulu dah, Hadramaut. Limpah kurnia Allah itu tiada batas. Dan bila mana kita dapat memandang wajah Allah ni, dari segi jamal, dari segi jalal, dari segi kecantikannya, keindahannya, keagungannya, kebesarannya, dia tanpa batas. Kerana dia adalah Tuhan yang maha sempurna. Sesuatu yang sempurna ini tuan-tuan, sesuatu itu tidak akan sempurna selagi mana dia ada batas. Maka Tuhan adalah Tuhan yang maha sempurna kerana kesempurnaannya tanpa batas. Itulah ya. Allah, oleh yang demikian pohonlah sesuatu kepada Allah, kerana Allah pasti akan mengabulkan permohonan setiap hambanya. Bukankah Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ayat ni imam-imam kita selalu duduk baca sebelum berdoa. Wa qala, dan dia Allah berfirman, ya, ataupun boleh kita terjemah wa qala, telah berfirman, rabbukum, Tuhan kamu. Apa yang Tuhan kamu? Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni kadang-kadang dia guna Allah, kadang-kadang dia guna Rabb. Dalam ayat meminta doa ni, supaya kita minta doa dengan Allah, ataupun Allah perintah kepada kita supaya berdoa kepadanya, Allah guna perkataan Rabb. Apa makna Rabb? Rabb ni ialah Tuhan yang mencipta kita, Al-Khaliq, dia cipta kita. Kemudian Al-Malik, dia yang memiliki diri kita. Kemudian dia adalah Al-Mudabbir, dia yang sedang mengurus tadbir urusan hidup kita. Kita nak apa tuan-tuan sekalian? Minta dengan dia, sebab dia yang sedang mengurus. Ya, sebenarnya saya dengan tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan betul-betul halusi, apa benda yang kita urus hidup kita ni sebenarnya, yang betul-betul kita urus? Kita tak ada satu pun. Tuan-tuan pernah mengurus kelipan mata tuan-tuan? Berapa kali nak berkelip, berapa kali nak pejam? Pernah? Ni. Ke dia bergerak sendiri tanpa pengurusan apa-apa ni? Jantung kita, pengaliran darah kita, berapa banyak kita sedut oksigen, ya, berapa banyak kita keluarkan apa? Karbon ke apa? Betul kan ni tuan-tuan? Berapa banyak jantung kita berdenyut, berapa banyak, subhanallah, berapa banyak ni tuan-tuan sekalian, ya, berapa banyak orang panggil apa, kita bercakap satu hari tuan-tuan ada urus tak? Urus percakapan, ada urus percakapan. Saya ustaz, tiap-tiap hari saya bercakap 20,000 perkataan sahaja.
Dah 20,000. Betul ke? Saya bernafas, saya hembus 50,000 kali hembus satu hari. Betul ke? Tak pernah kira, tahu-tahu semput. Siapa yang urus sebenarnya tu? Allah. Jadi setiap kali kita tahu bahawa Allah Ta'ala ni, maka sebab tu Allah guna perkataan Rabb. Wa qala rabbukum, telah berkata Rabb kamu. Tidak kata wa qala Allah Ta'ala, tidak kata berkata Allah. Ni kadang-kadang Allah guna perkataan, padahal Allah lah, Rabb pun Allah lah, tak ada Rabb selain Allah. Ya, ada pencipta selain Allah. Sebenarnya ini kita belajar, tuan-tuan. Ada yang mengurus selain Allah. Sebab tu dalam ada satu kitab seorang ulama, Sidi Mustafa Alawi, dia seorang ulama, dia tulis satu kitab Al-Qaulul Maqbul. Ya, salah satu daripada tambahan keimanan kita kepada Allah ialah merasai wujud Allah. Ayastash'ira wujudal mudabbir. Kita dah beriman pada Allah, maka kalau kita nak memantapkan iman kita pada Allah, dia ada satu tambahan lagi, iaitu merasai wujud Allah. Wujud Allah yang bagaimana? Ayastash'ira wujudal mudabbir, merasai wujudnya Allah sebagai pengurus takbir. Jadi rupa-rupanya setiap langkah yang saya dengan tuan-tuan berjalan, setiap kelipan mata, setiap denyutan jantung, setiap hembusan nafas, setiap kali kita berfikir, setiap kali kita tidur dan bangun, setiap kali kita apa saja, rupa-rupanya tak ada satu pun di luar daripada urus takbir Allah. Tak ada. Hari ini kita kata kita berjalan dengan kaki. Ya ke dengan kaki? Cuba tengok kat hospital yang masih ada kaki dah tak mampu nak berjalan. Hari ini kita kata kita berpegang dengan tangan. Cuba tengok kat hospital tu. Dulu bukan main lagi, dia boleh pegang itu, pegang ini dengan tangan, dia angkat dengan tangan dia. Hari ini satu jari pun dia tak boleh mampu untuk angkat dengan tangan yang sama. Dulu bukan main lagi dia patah berbicara, tapi hari ini satu patah perkataan pun tak boleh keluar. Kita tanya tiga soalan pun dia tak boleh jawab satu pun dengan mulut yang sama. Habis kalau dulu dengan sekarang ni, bagaimana kehidupan dia? Kenapa berbeza? Kerana sebenarnya bukan dia yang mengurus. Kalau kita yang mengurus, dulu pun kita boleh urus, sekarang pun kita boleh urus. Siapa boleh tentukan dia sihat dan sakit? Tuan-tuan boleh tentukan tuan-tuan sihat bila dan sakitnya bila? Tahu-tahu sakit, ya, duduk hospital lama dah sebulan, tak sihat-sihat juga. Kenapa tak sihat juga? Dengan doktornya, dengan nurse-nya, dengan kepakarannya, dengan ubat-ubatnya. Kerana yang menyembuh bukan mereka, Allah yang menyembuh. Ada orang tak pergi hospital pun, tuan-tuan sekalian. Ada orang sembunyi, dia kena COVID, dia sembunyi je. Ya ke? Tahu? Kau ada tak pernah cerita? Saya kata, lama tak nampak. Oh ya ustaz. Kenapa? Kena COVID. Perlahan cakap. Rupa-rupanya ada juga tuan-tuan sekalian. La haula wala quwwata illa billah. Ni orang bertanggungjawab ke tak bertanggungjawab? Wallahualam, kita pun tak nak cakap apa kat dia. Janji dia dah sihat. Tak makan ubat, tak makan ubat. Habis dia buat apa? Dia kata duduk tunggu sembuh. Ni wali ke apa ni? Ni tuan-tuan sekalian. Wallahualam, okeylah, saya tak nak hurai panjang sangat, nanti saya nak baca banyak hadis ni tuan-tuan, sebab tu saya ringkas-ringkaskan. Baik, yang ke seterusnya, yang ke berapa dah? Saya baca yang ketiga, keempat. An Sayyidina Amir bin Sa'adin, daripada Sayyidina Amir bin Sa'ad, sami'ahu yukhbiru an abihi, yang mana beliau pernah mendengarnya mengkhabarkan daripada ayahnya, iaitu beliau abihi, ayahnya. Qala, ia telah berkata, sami'tu, saya telah mendengar sendiri Rasulullah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yuhibbul abda, ya, Allah taala mencintai seorang hamba. Hamba yang bagaimana? At-taqiyya, yang bersifat dengan takwa, al-ghaniyya, yang kaya, al-khafiyya, yang sembunyi. Ini empat ni tuan-tuan. Allah cinta kepada siapa? Pertama, hamba. Dan kita kena faham, tidak ada seorang pun di kalangan kita ni semua hamba. Tak ada tuan. Ya. Yang masalah ni, yang kita risaunya, ada orang ni dia tak sedar diri dia tu hamba, dia duduk belagak sebagai tuan. Orang ni Allah tak cinta pada dia. Yang Allah cinta ialah merasa diri sebagai hamba. Tapi tuan-tuan sekalian, kita ni suka tak suka, nak tak nak, terima tak terima, rasa ke tak rasa, kita tetap hamba. Apa bukti kita hamba? Kita tidak memiliki diri kita. Itu hamba. Apa bukti kita tidak memiliki diri kita? Kita tak mampu mengawal diri kita seluruhnya.
Kalau kita tuan, contoh, ni motosikal siapa? Saya tuan punya. Ni tuan. Motosikal siapa ni? Saya punya. Oh, tuan punya motosikal? Ya, saya. Jadi motosikal yang kita punya ni macam mana? Kita boleh nak simpan, kita nak jual pun boleh, kita nak parking kat mana, kita nak bawa ke mana, itu maksud kita punya. Betul ya? Ni motosikal siapa? Saya punya. Kejap-kejap orang datang ambil. Dia pun tak boleh nak buat apa. Ya ke dia tu punya? Bukan tuan tadi motosikal ni. Iyalah, saya lah. Habis orang datang ambil ni, tuan tak larang? Tak boleh nak larang. Sebab apa? Sebab dia punya. Bukan kita. Itu maksud, minta maaf tuan-tuan, saya serengkah-rengkahnya. Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan pun faham lah. Sebab ada kadang-kadang orang ni dia rasa tuan macam mana. Sebab ada jumpa, apa khabar tuan? Baik tuan. Tambah-tambah ni ada polis ke tuan? Minta maaf tuan. Apa khabar tuan? Minta maaf tuan. Baik, apa khabar? Baik ke tuan? Akhir sekali rasa tuan. Sebab tu kalau orang pergi panggil dia, apa khabar pak cik? Pak cik apa? Tuan. Ya tu tak apalah. Tu syarat pertama tuan ya. Tuan lagi. Baik. Tapi kita sama-sama kita ni jangan salah faham ya. Ya, jangan pula jumpa apa khabar hamba. Itu orang yang tak ada akhlak. Tuan panggil hamba. Ya kan, tuan kan hamba. Sudah tuan, itu orang tak ada akhlak lah. Kita panggil tuan kerana apa? Menghormati. Tuan hamba. Tuan kan hamba. Ni dua-dua sekali ni. Apa khabar tuan hamba? Tuan kan hamba. Tapi bagus juga bahasa Melayu ni kan. Bahasa beradab. Ya, di saat kita menghormati dia, kita menyedarkan siapa diri dia. Ya, jadi tuan hamba. Allah. Pertama tuan-tuan. Tapi hamba yang bagaimana? Kalau kita belajar bahasa Arab ya tuan-tuan dah belajar. Kalau ada dua perkataan atau lebih, kedua-duanya ada alif dengan lam, maka perkataan itu menunjukkan sifat. Yang kita nak terjemah kena letak perkataan yang. Jadi Allah Ta'ala ni amat mencintai hamba yang bertakwa. Yang ni kita tak perlu hurai lah. Ya, sebab kita dah faham sangat apa makna takwa. Al-Ghaniyah, yang kaya. Jadi itu sekalian ya. Jadi yang miskin Allah tak cinta lah. Yang tu ada hadis lain. Ada hadis yang lain. Tapi yang ni kaya. Maknanya salah tak kaya? Tak salah. Nak jadi kaya salah? Tak salah. Kalau jadi kaya, Allah cinta pada orang kaya. Tapi kaya yang mana? Yang sebelum tu hamba. Yang kedua, dia hamba yang bertakwa. Yang ketiga, kaya. Tu ingat ada satu doa tu. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Tapi dalam hadis ni, dalam doa yang Nabi ajar ni, kaya nombor 4. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami nak minta dengan kamu al huda, minta petunjuk, minta duduk sentiasa dalam hidayah. Wat tuqa, dan minta takwa. Wal afaf, afaf ni ialah kesopanan, kesantunan. Ya, maknanya dia ni adalah orang yang berada dalam hidayah Allah, dia bertakwa pada Allah, dan sifat dia sifat yang tadilah kita ada sopan santun, wal ghina, dan kaya. Dan kaya ni tuan-tuan, dia ada maksud dalam agama. Sebab dalam satu hadis Nabi kata, in laisal ghina an kasratil aradi, bukan kaya tu banyaknya harta. Jadi ni kena faham juga takrif kaya. Sebab kadang-kadang kita salah faham dengan makna kaya. Tapi Nabi dan satu sabda Nabi takrifkan balik kekayaan itu sebenarnya macam mana. Laisal ghina an kasratil aradi, bukan dikatakan kaya banyaknya harta benda dia, walakinnal ghina ghina nafsi, tapi kaya jiwa dia. Macam mana jiwa yang kaya? Jiwa yang bergantung kepada Tuhan yang Maha Kaya, maka kaya dia. Boleh tuan-tuan sekalian ya. Tapi yang ni saya ulang baliklah ringkas-ringkas. Pertama hamba, yang kedua takwa, yang ketiga kaya, yang terakhir tu al-khafiyah, yang sembunyi. Apa makna yang sembunyi? Kita baca sikit tuan-tuan sekalian. Ialah sesungguhnya untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, perlulah seorang hamba itu memiliki sifat yang dicintai oleh Allah terlebih dahulu, sebagaimana baginda Nabi SAW ucapkan. Dan maka sifat hamba itu yang dicintai oleh Allah, yang pertama ialah takwa, sifat memelihara diri daripada perkara yang haram dan disukai oleh hawa nafsu. Baik, sebaliknya mentaati perintah Allah. Kaya pula bukanlah memiliki kaya harta, sebaliknya seperti merasa cukup terhadap kurniaan Allah, ataupun dengan kata makna lain al-qanaah. Sesiapa yang orang panggil apa, ada sifat qanaah, maka orang ni adalah orang yang kaya. Baik, kita nak hurai sembunyi. Sembunyi bermaksud di sini ialah tidak suka menzahirkan amal ibadah
dan hanya menyibukkan diri dengan urusan diri sendiri. Sembunyi. Mereka yang memiliki sifat al-khafi tidak suka akan kemasyhuran. Tuan-tuan, dia kaya pun tapi dia tawaduk, dia rendah diri. Ya. Kemudian kalau dia buat ibadah pun dia sembunyi. Ini masalah sikit tuan-tuan sekalian. Ini macam orang pergi umrah sekarang ni. Ya, kita pun sama lah kan. Pergi-pergi duduk selfie depan Kaabah kan. Alhamdulillah baru lepas tawaf. Nak cakap kat siapa tu? Macam mana tuan-tuan? Inilah hadis dia. Sebab tu ibadah yang paling tinggi dari sudut ibadah-ibadah selepas yang wajib ialah solat qiyamul lail, solat tahajud. Kenapa solat tahajud ni? Ialah dia bangun di saat orang ni duduk tidur, disembunyikan dia dengan Allah. Orang ni orang paling tinggi kedudukan dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sedekah yang paling hebat, sedekah yang sembunyi. Sehingga Nabi dalam satu sabda, dalam kitab Riyadhus Shalihin pun ada, dalam kitab Mata Arba'in pun ada, Nabi kata sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Kan tuan-tuan, ada 7 golongan yang Allah akan selamatkan di akhirat nanti. Ada satu golongan, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, ada seorang lelaki ini ataupun seseorang dia bersedekah dengan satu sedekah la ta'lama, sehingga tidak tahu apa ni, yaminuhu shimaluhu ma yufiku yaminuh. Ya, tangan kiri dia tak tahu, tangan kanan dia bersedekah. Ni tuan-tuan tahu dah hadis ni ada 7 golongan. Salah satu golongan ni ialah yang menyembunyikan. Jadi rupa-rupanya Allah Ta'ala ni disuka hamba-hamba yang sembunyikan diri dia daripada menzahirkan, termasuk kemasyhuran. Yang ni sudahlah tuan-tuan. Ya, kita sekarang ni duk kejar apa? Kejar followers. Betul ke saya sebut? Kemudian nak apa? Nak likes. Malam ni berapa like Ustaz? Sudah. Tanya ni berapa like ni? Kejap-kejap lepas ni pak tengok, oi tak boleh ni, view berapa view Ustaz? View. Maknanya tuan-tuan, kalau dalam hati kita tak nak kemasyhuran, follower tak ramai pun tak apalah. Ya, biar orang tak kenal kita, sikit yang kenal kita pun tak apalah. Ni lagi dicintai oleh Allah. Tapi Allah tahu dalam hati tu ada orang 2-3 orang pun dia rasa hebat. Tu lagilah tu sebenarnya. Ada masalah juga. Ya, ada orang ribu-ribu datang dia punya majlis dia rasa tawaduk. Kerana benda tu di sini siapa tahu? Allah tahu. Tapi salah satunya lepas pada ni ustaz-ustaz dah lah. Tu maksudnya tuan-tuan, tak perlu kejar followers lah ya. Ada orang yang kita tahu. Saya pernah tanya satu seorang, sebab saya Facebook saya tu daripada saya balik Mesir dulu tahun 2002 sampai sekarang ni dah dekat 20 tahun. Baru berapa ya followers? 6,000. Kata lambatnya orang tengok-tengok tu orang lain 40,000, 50,000, kita baru 6,000. Lepas tu saya tanya seorang tu yang bahagian teknikal apa, saya kata macam mana nak buat? Dia kata kena bayar Ustaz kalau nak cepat. Oh ya ke? Betul ya? Tak tahu. Dia Facebook apa dia panggil? Ada kena bayar 200, dia naik berapa. Macam mana tu? Ya. Itulah tuan-tuan sekalian, ada kena bayar. Tapi di sininya kalau kita belajar malam ni tak apalah, tak payah-bayarlah. Biarlah follower takat tu lah tuan-tuan sekalian. Kenapa? Kerana salah satunya Allah Subhanahu Wa Taala ni dia suka yang kita sembunyikan diri dia. Diri kita dengan dia, hanya kita dengan dia sahaja. Kita sedekah, kita ibadah, kita baca Quran, hanya kita dengan dia. Lepas ni kalau pergi umrah pun tuan-tuan sekalian, ambil gambar, jangan tak ambil buat kenangan. Tapi jangan duk terarut dalam Facebook. Ya, pagi taruh tengah hari, nak juga petang, malam. Dia nak pukul 3 pagi masuk Facebook lagi. Siapa dia nak tengok 3 pagi? Ada tuan-tuan sekalian ya. Sebab pukul 3 pagi kat sana, sini dah pagi ke apa? Okeylah, setakat itulah tuan-tuan sekalian. Ini beberapa hadis, kalau ada masa saya sambung lagi pada tuan-tuan. Dia ada 40 hadis. Amalan-amalan yang Allah cinta kepada kita. Moga-moga dengan sedikit apa yang kita baca ni membawa berkah kepada kita. Allah Ta'ala senaraikan saya, tuan-tuan, ibu bapa kita, anak cucu kita, salah seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim. Allah